Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-15. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir, berkatalah orang yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi. Dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu ta'bir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikianlah kami membalas orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah nattakhizahu walada pada ayat ke-21 surah Yusuf bermaksud kita jadikan dia sebagai anak, iaitu mengambil dia sebagai anak dengan bersungguh-sungguh. Kesungguhan tersebut difahami dari penambahan huruf ta pada kalimah ittakhaza. Manakala kalimah hukman pada ayat ke-22 surah Yusuf dia ambil daripada perkataan hakama yang bermaksud mengetahui apa yang paling utama sama ada idea maupun perbuatan. Seseorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamakan hakim. Hikmah juga bermaksud sesuatu yang apabila digunakan atau diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih besar atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Makna ini diambil dari kata hakamah yang bermaksud kawal.
kerana perbuatan mengawal dapat menghalang haiwan atau kenderaan menghala ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah kesan dari hikmah. Memilih apa yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk juga dinamakan hikmah dan pelakunya dinamakan bijaksana atau hakim. Apapun makna hukum dan ilmu yang dimaksudkan oleh ayat ini, pastilah ia merupakan sesuatu yang mantap dan benar, tidak disertai oleh keraguan, kekeruhan akibat nafsu atau godaan syaitan, kerana hikmah dan ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa orang Mesir yang membeli Yusuf berkata kepadanya, muliakanlah kedudukan budak ini. Jangan dipandang sebagai budak biasa, tetapi layanilah dia seperti seorang anggota keluarga. Al-Quran tidak menyebutkan nama orang yang membeli Yusuf. Tidak pula menyebut kedudukannya, sebagaimana tidak menyebut nama isterinya, kerana nama itu tidak penting dalam mengambil pelajaran dari kisah ini. Akan tetapi, para perempuan menggelarkannya Al-Aziz, iaitu gelaran yang diberikan kepada Yusuf setelah baginda memimpin kerajaan Mesir. Secara zahirnya Al-Aziz merupakan gelaran Perdana Menteri. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa mudah-mudahan budak ini memberi manfaat kepada kita dalam segala urusan, khususnya ataupun dalam urusan negara, kerana padanya terdapat tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan, ataupun kita mengangkat dia sebagai anak, lalu menjadi penawar mata kita dan menjadi ahli waris harta kita. Ayat ini memberi pengertian bahawa Al-Aziz itu seorang yang mandul dan dia adalah seorang yang tepat firasatnya. Setelah Yusuf sampai usia dewasa, Allah Subhanahu Taala memberikan kekuatan fikiran yang diperlukan untuk menyelesaikan pelbagai kemuskilan dan semua peristiwa yang terjadi, sebagaimana kami memberikan kepadanya ilmu laduni yang diperlukan untuk menjalankan semua tugas dan kewajipan. Dua ayat ini adalah permulaan kisah Yusuf di rumah Al-Aziz yang membelinya. Firman Allah Subhanahu Taala ini memberikan pengertian bahawa Yusuf akan diberikan kedudukan yang tinggi di tanah Mesir, diajarkan ilmu ta'bir mimpi dan diberi kekuatan berfikir serta ilmu. Di samping itu Yusuf dimasukkan sebagai golongan para muhsinin, iaitu orang yang bersifat ihsan, yang tidak mengotori jiwanya dengan amalan-amalan yang buruk. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf ini, menjelaskan bahawa ayat-ayat ini memperingatkan mengenai perancangan Allah Subhanahu Taala adalah yang terbaik. Rancangan jahat yang disusun oleh saudara-saudara untuk menyingkirkan Yusuf dari bapanya tanpa mereka sedar adalah untuk menghantar Yusuf kepada orang yang ditentukan Allah menjadi penjaganya dan menjadi ayah angkatnya. Sekiranya Yusuf masih di kampung, mungkin bahaya akan datang kepadanya. Kemudian di akhir ayat ke-21 adalah sindiran yang pedas bagi setiap manusia yang menyusun rancangan sendiri dengan melupakan kekuasaan Tuhan. Melupakan bahawa kekuasaan Allah lebih daripada seluruh kekuasaan manusia di dalam dunia ini. Hamka juga menyatakan bahawa pada usia 12 tahun, Yusuf masuk ke dalam rumah itu dan dijadikan anak angkat, diberi kepercayaan, disayangi dan dikasihi. Allah Subhanahu Taala pun memulai sedikit demi sedikit mengajarkan takbir mimpi. Maka dia pun bertambah besar dan bertambahlah dewasa. Datanglah usia yang penting dalam hidup manusia, iaitu masa kedewasaan. Badan semakin tumbuh membesar, demikian juga rupa dan akal pun bertambah cerdas. Di dalam ayat dijelaskan bahawa Yusuf telah mula dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Taala kemampuan menentukan hukum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-21 dan ke-22 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai perancangan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Yusuf dibeli oleh seorang pembesar yang diberi gelaran Al-Aziz
agar baginda memperoleh kekuasaan dan kemuliaan di kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita bahawa setiap ujian yang disertai dengan kesabaran memberikan kebaikan serta manfaat yang begitu besar. Akhirnya, dia menuai hasil dari kesabaran tersebut. Allah SWT telah mendatangkan kisah yang jelas mengenai kesan kesabaran yang berlaku kepada Nabi Yusuf setelah baginda melalui pelbagai ujian, iaitu menjadi mangsa kebencian saudara-saudaranya yang sanggup berpakat memisahkan dengan bapanya. Kemudian, dimasukkan ke dalam perigi buta, seterusnya baginda dijadikan barang dagangan sehinggalah baginda dibeli oleh seorang pembesar yang diberi gelaran Al-Aziz yang melayaninya dengan baik. Pada akhirnya Allah SWT memberi nikmah, hikmah dan ilmu pada waktu yang tepat. Pembesar yang mengambil Yusuf sangat gembira dan berbesar hati kerana dapat membeli seorang anak yang elok rupanya, sihat badannya, ditambah lagi kerana padanya terdapat tanda-tanda yang baik yang menunjukkan bahawa dia akan mempunyai masa depan yang baik, sama seperti firasat ayahnya Yaqub terhadapnya. Syekh Muhammad Ahmad Hussein Khubairi melalui karyanya Dzakaul Fuqaha wa Dahaul Khulafa ketika menghuraikan mengenai firasat telah menukilkan pendapat Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan bahawa terdapat 3 orang yang memiliki firasat paling tepat. Mereka adalah isteri Fir'aun, seorang pembesar Mesir Al-Aziz dan Abu Bakar As-Siddiq. Isteri Fir'aun merupakan seorang wanita yang menyelamatkan Nabi Musa AS dengan meyakinkan suaminya bahawa bayi lelaki itu adalah penyejuk mata. Adapun Al-Aziz, beliau telah menyelamatkan Nabi Yusuf AS yang masih remaja setelah putera Nabi Yaqub AS dibuang oleh saudaranya. Sementara Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan firasatnya yang kuat tak kala mengangkat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin selepasnya. Kemudian, para ulama berbeza pandangan mengenai maksud hikmah dan ilmu yang diberikan kepada Nabi Yusuf AS. Imam Ibn Katsir melalui karyanya Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahawa hikmah tersebut adalah Nabi Yusuf diangkat menjadi Nabi. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Ashur dan beliau menambahkan bahawa ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tafsir mimpi. Sedangkan Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain hanya menghuraikan lafaz hukman sebagai ilmu hikmah sahaja tanpa menyentuh berkenaan kenabian dan menghuraikan lafaz ilmu dengan ilmu agama secara umum. Selain itu, Ibn Katsir rahimahullah menukilkan pandangan para ulama tentang umur Nabi Yusuf AS ketika baginda dikurniakan ilmu dan hikmah dari Allah Ta'ala. Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid serta Qatadah berpendapat bahawa semasa Yusuf berumur 33 tahun. Ad-Dahad berpendapat semasa Yusuf berumur 30 tahun. Al-Hasan berpendapat semasa Yusuf berumur 40 tahun. Ikrimah berpendapat semasa Yusuf berumur 25 tahun. As-Saddi berpendapat semasa Yusuf berumur 30 tahun. Sa'id bin Jabir menyatakan umur Yusuf adalah 18 tahun. Dan Malik, Rabi'ah dan Zaid bin Aslam serta Asy-Sya'bi menyatakan bahawa semasa Yusuf mencapai umur dewasa dan masih banyak pendapat lain. Di samping itu, Imam Ar-Razi dalam karyanya Mafatihul Ghaib menyatakan bahawa sebahagian ulama berkata, sesungguhnya darjat kenabian merupakan balasan atas amal-amal baiknya, dan sebahagian ulama lainnya berkata, sesungguhnya seseorang yang bersungguh dan bersabar atas ujian dari Allah SWT serta bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia memperoleh darjat sebagaimana darjat kerasulan. Mereka berhujah berdasarkan firman Allah Ta'ala terhadap kesabaran Yusuf atas cubaan yang dialaminya, kemudian dia mengkhabarkan bahawa dia memberinya darjat kenabian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-21 dan 22 surah Yusuf ini ialah
Umat Islam hendaklah sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun takdir manusia dengan ilmunya. Kita perlu sentiasa bersyukur dan bersabar di atas setiap ujian atau nikmat yang direncanakan olehnya, kerana setiap kesabaran akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengurniakan ilmu dan hikmah kepada sesiapa sahaja di kalangan hamba-hamba yang Dia kehendaki. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.